Saya telah menerima banyak aduan bahawa bayaran gratuiti kepada pesara-pesara Angkatan Tentera yang tidak layak menerima pencen telah mengalami kelewatan yang serius berbanding dengan sebelum ini. To those who are not aware, there are two categories of servicemen. There are those who are above 21 years of service. They are entitled to pension. For those who are below, whose service is below less than 21 years of service, every month government will menabung di dalam LTAT, and also they had to cut their pay as well every month untuk letak dalam LTAT. Jadi pada hujung servis mereka, maka mereka sepatutnya mendapat bayaran gratuiti. Dia sama macam gratuiti EPF lah. This is what they call defined benefit retirement plan. Ini berkaitan Akta LTAT 144. Semakan saya sebelum ini menunjukkan bahawa ada pesara tentera yang terpaksa menunggu sehingga 6 bulan selepas tarikh persaraan sebelum mereka mendapat bayaran gratuiti daripada Lembaga Tabung Angkatan Tentera ataupun LTAT, sedangkan sebelum ini proses menguruskan pembayaran hanya mengambil masa 1 bulan sahaja. Selain daripada tidak berlaku adil kepada pesara-pesara ini yang terpaksa mengalami tekanan kewangan, saya bimbang keterlibatan LTAT dengan 1MDB boleh mendedahkan LTAT kepada risiko kewangan yang seterusnya membawa kesan kepada tempoh pembayaran gratuiti kepada pesara-pesara tentera. Seperti yang kita sedia maklum, LTAT melalui anak syarikat milik penuhnya iaitu Perbadanan Perwira Harta Malaysia adalah kontraktor turnkey yang bertanggungjawab memindahkan dan menaik taraf 8 pengkalan udara yang sepatutnya dilaksanakan oleh 1MDB. Kerajaan Persekutuan melantik 1MDB bagi kerja-kerja tersebut sebagai pertukaran kepada 1MDB mendapat tanah-tanah di pengkalan udara Sungai Besi yang kini sedang dibangunkan sebagai Bandar Malaysia. 1MDB pula, oleh kerana dia bukan syarikat pembinaan atau apa-apa, 1MDB pula menganugerahkan kerja-kerja tersebut kepada PPHM dengan kontrak bernilai 2.1 bilion seperti yang diumumkan oleh 1MDB sendiri pada 3 April 2013. Yang ini yang saya bimbang. Kita tidak tahu sama ada 1MDB telah melangsaikan sepenuhnya bayaran kepada PPHM yang terpaksa pula membayar subkontraktor yang menjalankan kerja-kerja memindah dan naik taraf tersebut. Okay, this is where the figure I think has to be looked closely. If the award to PPHM was 2.1 billion and 1MDB announced previously, if I'm not mistaken, that it still owes 1.9 billion ringgit for the outstanding work, meaning that most probably 1MDB only paid a small sum to PPHM so far. Sebab itu jika 1MDB lewat membayar jumlah yang besar kepada PPHM, 500 juta, 1 bilion, apatah lagi kalau 1.9 bilion, saya khawatir LTAT terpaksa mendahulukan dananya terlebih dahulu kepada subkontraktor PPHM. Kerana PPHM ini ialah anak syarikat milik penuh LTAT. Kalau PPHM sudah anugerahkan parcels of work kepada subkontraktor dah buat, PPHM kena bayar. Kalau 1MDB tak bayar, maka LTAT kena bayar bagi pihak PPHM. Yang ini yang membimbangkan saya kerana jika ini berlaku bagi jumlah kontrak yang besar, kita tahu kontrak dia 2.1 bilion. Kalau yang bayaran tertunggak itu 500 juta, 1 bilion, apatah lagi 1.9 bilion, sudah tentu ia akan memberi kesan kepada kedudukan kewangan LTAT, terutamanya dari segi kecairan tunai, the cash flow, dan boleh menjejaskan kemampuan LTAT membayar gratuiti kepada pesara-pesara tepat pada masanya.